Okey, kita sambung pula dengan metafasa 1. Lepas profasa metafasa 1 pula ya. Okey, metafasa 1. Apa yang berlaku semasa metafasa 1? Okey. Saya highlightkan perkataan ni. Jadi senang awak nak tengok kan. Kromosom homolog, so, gunakan istilah yang betul. Jangan tulis kromosom saja. Kena mention kromosom homolog tersusun di satah khatulistiwa sel. Maksudnya dia duduk menegak macam ni. Dia tersusun macam ni. Contohnya lah. Macam tu. Ni maksudnya khatulistiwa sel tu. Maksudnya dia tegak tu. Okey. Nak bagi faham ya. Dia nampak macam dalam satu barisan lah. Satu kromosom daripada setiap pasangan kromosom homolog terikat pada gentian gelendong. Okey. Yang tadi tu lupa nak cakap. Gentian gelendong terbentuk di antara sentriol. Yang warna hitam ni yang panjang-panjang tu, itu adalah gentian gelendong. Okey, ini adalah gentian gelendong. Okey, saya tulis. Takut tak faham. Yang ni adalah gentian gelendong. Gentian gelendong. Siapa yang bentuk gentian gelendong ni? Dibentuk oleh sentriol. Sentriol yang warna biru tu. Okey. Sentriol ni yang warna biru. Tu. Okey. Okey, sambung. Kromosom homolog tersusun di satah khatulistiwa. Satu kromosom daripada setiap pasangan kromosom homolog terikat pada gentian gelendong. Maksudnya dalam sepasang ni, setiap satu tu terikat pada gentian gelendong dari satu kutub sel, dan homolognya terikat pada gentian gelendong dari kutub sel bertentangan. Senangnya macam ni lah. Okay, saya lukis lain. Macam ni. Contohnya macam ni. Ni pasangan yang yang warna merah ni, yang warna merah tu, dia akan terikat pada sentriol di sebelah sini. Kromosom yang warna hijau tu terikat di sini. Tu maksud ayat tu. Cara dia nak tulis tu macam panjang sikit lah. Satu kromosom, kita tengok warna merah kan. Satu kromosom daripada setiap pasangan kromosom homolog terikat pada gentian gelendong dari satu kutub sel, dan homolognya terikat pada gentian gelendong dari kutub. So, saya rasa fakta nombor 2 ni awak tak payah salin lah. Semacam susah nak faham. So, tak perlulah rasanya awak hanya salin nombor 1 ni. Nombor 2 tak perlu. Nombor 3, kromatid kembar masih terikat bersama kerana sentroma masih belum berpisah. Ini tak perlu. Kromatid kembar ni, yang kata kromatid kembar tu macam mana? Inilah kromatid kembar ni. Ni kromatid kembar. Masih terikat bersama. Sebab sentriolnya belum berpisah. Sentriolnya tak pecah lagi, jadi dia akan duduk elok-elok tu. Okey. Tapi untuk metafasa 1 ni, saya rasa poin nombor 1 ni lah yang paling penting pun. Kromosom homolog tersusun di satah khatulistiwa sel. Okey. Yang tu yang dia punya perkara utama yang awak kena mention untuk metafasa 1. Kromosom homolog. Tapi kalau awak tulis kromosom tersusun di satah khatulistiwa sel, salah. Mesti ada homolog. Saya ingatkan lagi sekali ya. Okey, saya padam ni. Okey, lukisannya macam tu. Okey, saya nak awak perhatikan metafasa 1, Cuba tengok betul-betul susunan dia tu. Yang ni, yang warna merah besar, saya letakkan sebelah kiri
dan warna hijau besar cikgu letak sebelah kanan. Sebab apa sahabat saya ikut turutan profasa 1 tadi tu? Cikgu ikut gambar rajah ni lanjutan daripada profasa 1. Okay, cuba kita tengok profasa 1. Ni kan profasa 1 tadi kan? Nampak kan? Yang ni kan? Ni profasa 1 ni tadi ni. Kalau saya boleh lukiskan. Ni. Nampak tak? Yang merah masih duduk sebelah kiri. Yang hijau sebelah kanan. Jadi cikgu akan continue lukisan tu di metafasa. Saya tak ubah. Merah sebelah kanan, hijau sebelah kiri. Tolong take note. Okey? Yang merah ni tulis. Yang ni adalah sebelah kiri. Yang hijau ni sebelah kanan. Saya akan follow lukisan ni masa metafasa juga. Okey? Saya highlight kan. Nampak tak? Okey. Yang bawah ni pun sama. Yang bawah ni pun sama. Yang hijau kecil sebelah kiri. Yang merah kecil sebelah kanan. Kalau awak nak tukar, awak tukar awal masa profasa. Awak memang kena ikut dia punya kedudukan dia. Jangan ubah. Nampak tak? Nampak kan? Yang ni profasa 1 tadi kan? Kita tengok metafasa tadi. Sama tak? Okey, cikgu lukis pastilah sama. Ya? Sama. Sama macam profasa tadi kedudukan dia. Yang ni pun sama macam profasa tadi kedudukan dia. Sama. Jangan ubah. Jangan ubah. Tolong jangan ubah. Kalau yang merah besar dengan hijau besar tu duduk sebelah atas, metafasa pun awak kena follow juga. Kalau nanti kalau awak dah ubah, lukisan awak jadi salah. Okey? Ini beza. Metafasa ni beza dengan profasa tadi. Dia beza kat mana? Dia beza sebab kat sini dah ada gentian gelendong yang ikat. Tadi profasa tak ada kan, baru terbentuk kan. Saya tengok tadi. Profasa ni gentian gelendong baru nak terbentuk. Yang tadi yang metafasa tu memang dah siap terbentuk dah. Okey. Sebenarnya masa saya nak bagi tahu sebenarnya semasa profasa 1, kromosom homolog ni tidak lagi tersusun di satah khatulistiwa sel. Dia tidak lagi tersusun. Dia akan duduk berselerak. Contohnya macam ni. Saya lupa nak cakap ni. Dia duduk macam ni. Dia tak susun lagi. Dia mungkin akan sengit macam ni. Yang hijau kecil ni mungkin sengit macam ni. Yang merah kecil ni tadi mungkin sengit macam ni. Tapi dia still dalam couple. Tapi mungkin dia tak macam tak tersusun di satah khatulistiwa sel lagi. Ini pindah silang. Warna sangat penting. Take note warna kaki dia. Nampak tak? Dia macam, dia tak susun molek-molek pun. Dia tak susun elok-elok pun di tengah sel tu. Dia start susun satu baris di tengah sel tu masa peringkat metafasa. Jelas ya? Tolong ambil perhatian. Jadi kalau awak nak start susun kromosom ni, awak kena start masa metafasa lah. Profasa tunggal langgang tak apa. Tapi walaupun dia tunggal langgang, tapi dia akan bentuk berpasang-pasang. Jelas Okey. Harap awak faham lah apa yang saya cuba sampaikan ni. Nampak tu. Masa metafasa barulah nampak dia macam di kedudukan dia. Okey, habis metafasa. Lepas metafasa, anafasa 1. Okey, apa yang berlaku masa peringkat anafasa 1? Okey. Kita highlight kejap perkataan ni. Gentian gelendong mengecut.
gentian gelendong tu dia dah mengecut. Maksudnya dia jadi tegang. Menyebabkan setiap kromosom homolog telah berpisah daripada pasangan masing-masing dan tertarik ke kutub sel yang bertentangan. Okey. Yang ni kan ada sepasang ni tadi. Yang ni akan tertarik ke sini. Yang satu lagi ni tertarik sebelah sini. Yang kecil hijau ni tertarik sebelah sana. Yang merah kecil ni tertarik sebelah sana. Dia dah mula. Kromosom homolog tadi, couple tadi dah berpisah. Sebab ada tali yang tarik tu. Satu tarik kutub sebelah kiri, satu tarik kutub sebelah kanan. Yang warna merah ni jangan salin lah nanti. Yang ni padam lah ni. Okay, saya padam. Ni saya nak nerangkan saja. Okay. Okay. Nampak tak? Ini yang dikatakan kutub sel tu yang ni. Yang dikatakan kutub sel tu yang ni. Inilah kutub sel. Ni kutub sebelah kiri. Yang ni kutub sebelah kanan. Okay. Setiap kromosom masih lagi terdiri daripada sepasang kromatik kembar yang ni rasa poin yang ni tak perlulah. Sebab saya tak nak awak macam nanti susah. Nanti awak nampak tulisan banyak awak rasa macam susah. So kita ambil yang ni perlu, yang ni tak perlulah saya rasa. Ya. Tapi kalau nak faham, setiap kromosom masih lagi terdiri daripada sepasang kromatik kembar yang terikat pada sentroma dan bergerak sebagai satu unit. Takut tak faham? Takut awak baca-baca banyak-banyak tak faham kan? So, anafasa ni dia punya main point dia, kromosom homolog berpisah ke kutub yang bertentangan. Kromosom homolog. Jangan tinggal perkataan homolog. Kromosom homolog bergerak menuju ke kutub yang bertentangan. Okay, yang tu key point dia. Okay, anafasa 1. Nampak tak lagi satu cikgu nak bagi tahu? Lukisan anafasa 1 dengan metafasa 1 kena tally ya. Kalau contoh nak kata tally tu macam mana? Kalau yang merah besar ni duduk dekat atas ni, yang merah besar ni pun duduk kat sini juga. Kenapa bentuk ni tegak? Kenapa bentuk dia macam pisang? Ya, dia macam pisang sebab dia kena tarik. Bila dia kena tarik, dia melengkung. Kan? Tapi perasan tak, walaupun bentuk dia berbeza, tapi dia punya position dia sama. Yang ni merah besar duduk sebelah kiri. Yang ni merah besar masih lagi duduk sebelah kiri. Yang ni hijau besar duduk sebelah kanan. Yang ni hijau besar masih lagi duduk sebelah kanan. Yang ini kecil warna hijau duduk sebelah kiri. Yang ini kecil warna hijau pun duduk sebelah kiri. Yang ni merah kecil duduk sebelah kanan. Yang ni merah kecil pun tetap duduk sebelah kanan. Jangan ubah. Biar bentuk dia berubah. Okay, kenapa bentuk melengkung masa ambil anafasa tu? Sebab kromosom tu kena tarik. Dia kena tarik dengan tali gentian gelendong tu. So dia jadilah bentuk macam tu. Kalau dia tak kena tarik tak apa. Okay, ditarik ke kutub sebelah kiri, satu ditarik ke kutub sebelah kanan. Okay, anafasa 1 habis. Lepas anafasa, telofasa. Telofasa 1. Okay, kita tengok. Kromosom. Dia tak kata kromosom homolog tau. Dia tak tulis kromosom homolog. Dia kata kromosom saja. Kromosom tiba di kutub sel yang bertentangan. Dah tiba dah. Dah tiba. Satu dah duduk sebelah kiri, satu dah duduk sebelah kanan. Setiap kutub sel. Okay, ni sekejap. Ini adalah kutub sebelah kiri. Ini adalah kutub sebelah kanan. Setiap kutub sel mengandungi bilangan kromosom haploid yang terdiri daripada satu set kromosom saja. Okey. Ini dah ada 2. 1, 2. Yang ni pun 1, 2. Dia dah jadi haploid. Asalnya tadi sel induk ada 4 kan? Asalnya tadi sel induk ada 4.
Tapi bila dah jadi masa peringkat telofasa ni, dia dah jadi separuh. Setiap kutub sel mengandungi bilangan kromosom haploid yang terdiri daripada satu set kromosom saja. Dia dah jadi haploid. Haploid tu maksudnya dia ada satu set saja. Haploid tu maksudnya dia ada satu set. Diploid tu dia ada 2 set. Ingat tu. Gentian gelendong dah hilang. Tengok gentian gelendong dah tak ada dah. Tali yang tarik tu dah hilang dah. Gentian gelendong mula menghilang. Nukleolus muncul semula. Nampak nukleolus dah ada dah ni. Nukleolus dah ada dah. Tapi nanti masa lukisan padam dah. Nukleolus muncul semula. Dan membran nukleus pun mula terbentuk. Nampak tak? Membran nukleus mula terbentuk. Dah mula muncul lah. Dah mula muncul. Tadi kan hilang kan? Tadi kan tak ada. Tadi mana ada? Nukleolus tak ada. Membran nukleus pun tak ada. Tapi dah masuk masa telofasa 1 nanti. Dah mula ada membran nukleus salin. Okey. Telofasa 1 disusuli oleh proses cytokinesis. Lepas dah terbahagikan 2 nukleus ni. Ni adalah nukleus yang pertama. Ni adalah nukleus yang kedua. Lepas dah terbentuk nukleus tadi, disusuli pula oleh proses cytokinesis. Cytokinesis itu adalah proses pembahagian sitoplasma untuk menghasilkan 2 sel anak. Dapatlah, dia akan mencurut. Membran plasma akan bermula dengan pencurutan di bahagian tengah sel. Okey, sampailah terbentuknya 2 sel anak sekarang ni. 2 sel anak sekarang ni. Kedua-dua sel anak yang terhasil berada dalam keadaan yang haploid. Kan? Sekarang ni masa peringkat telofasa, tolong jangan lukis kromosom awak bengkok macam anafasa. Dia bentuk macam bentuk pisang tadi masa peringkat anafasa sebab dia kena tarik. Tapi dalam telofasa dah tak ada gentian gelindung. Jadi dia tak melengkung lagi lah. Dia akan jadi lurus lah. Okey. Jadi selepas saja peringkat telofasa 1, 2 sel anak sudah terbentuk. Dan kedua-dua sel anak mempunyai bilangan kromosom yang haploid. Haploid dah. Ni dah haploid dah. Okey. Yang ni sel anak yang pertama, ni sel anak yang kedua. Okey. Okey, ni lukisan untuk jangan ubah, tolong saya bagi tahu kalau yang di sini warna merah besar duduk sebelah kiri, jangan ubah warna merah ni duduk sebelah sini. Jangan, tolong jangan. Sebab apa dia duduk, yang merah besar ni duduk sebelah kiri? Sebab susulan daripada tadi ni. Ni kan. Sini kan. Ikut yang ni. Ni sebelah kiri kan. Yang ni sebelah kanan. So sama juga. Yang ni sebelah kiri. Yang ni sebelah kanan. Jangan tukar. Okey. Yang ni pun sama. Okey. Okay, so kita dah habis telofasa 1. Maksudnya kita dah habislah meiosis 1. Yang macam ni. Okay, nampak ni. Yang ni bukan. Yang ni. Kita dah sampai sini dah. Kita sebenarnya dah sampai sini. So, kita akan teruskan sampai peringkat yang ni. Okay. Kita tengok. Lepas ni kita nak tengok meiosis 2 pula. Okay.